Dari negeri di bawah bayu, kita bersama Nur Hazimah Radi langsung dari RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Projek menaik taraf lapangan terbang Sandakan dijangka merancakkan lagi pergerakan pelancong ke daerah berkenaan yang terkenal dengan pemeliharaan orang hutan dan pendaratan penyu di Pulau Selingan. Projek bernilai 70 juta ringgit itu dijangka siap November tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang kini dalam rangka lawatan 2 hari ke Sandakan sempat meninjau projek tersebut. Bercakap kepada media kemudian, Datuk Musa berkata beliau berpuas hati dengan kerja-kerja menaik taraf projek berkenaan. Banyak yang berjalan dengan baik walaupun cuaca di Sandakan ini nampaknya tidak menentu. Tiap hari ada hujan. Tapi saya telah diberi tahu oleh pihak kontraktor yang upgrading airport ini akan siap pada bulan November. Datuk Musa berkata konsep turun padang oleh pemimpin perlu ditingkatkan. Ini bagi memastikan setiap projek pembangunan di negeri ini dilaksana dengan berkesan dan memanfaatkan rakyat secara optimum. Dalam perkembangan lain, Datuk Musa meminta pihak Sabah Electricity Sendirian Berhad SUSB memberi taklimat mengenai insiden gangguan bekalan elektrik yang berlaku di seluruh negeri Jumaat lepas. Perwujudan Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M yang memulakan operasinya hujung tahun lalu di daerah Beaufort mampu mengurangkan kesan kenaikan harga barang di pasaran. Rata-rata mereka yang ditemui pemberita RTM menyifatkan usaha kerajaan memperkenalkan KR1M merupakan langkah bijak selain memberi peluang menambah pendapatan kepada peniaga kecil. Ya, bagi pendapat saya ada kebaikanlah untuk rakyat di Beaufort ini. Saya pun sendiri sudah pernah membeli segala barang seperti susu, tapung, minyak, ada murah lah. Kami sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah lah. Sebab beban kita peniaga sebagai peniaga kecil ni amat apa ni orang bilang ringan lah. Berbandingkan dengan harga di kedai-kedai lain kan, kita bersyukur sangat di sini. Sebab lagi pun dalam kawasan sini, syukur alhamdulillah murah sangat lah. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga ahli Parlimen Beaufort, Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun, ketika melakukan tinjauan di premis berkenaan di Beaufort, meminta agar rakyat bijak dan tahu menilai harga barangan keperluan yang lebih murah. Rakyat Malaysia kena bijak di mana juga mereka berada, sama ada di Beaufort ini kah atau di manalah, negeri Kelantan kah, Terengganu kah, Pahang kah, di mana kita sudah ada Kedai Rakyat 1 Malaysia ini, ada pilihan mereka. Buatlah pilihan yang bijak, pilihlah brand 1 Malaysia. KR1M Parlimen Beaufort merupakan premis ke-13 dibuka di negeri ini. Globalisasi dan tuntutan semasa yang semakin mencabar memerlukan anjakan paradigma rakyat khususnya umat Islam. Semua itu masyarakat Islam digesa melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dengan positif dan proaktif di samping mempunyai akidah serta jati diri yang mantap. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin memberitahu pembudayaan seperti itu penting bagi mencapai kemajuan lebih progresif. Beliau berucap melancarkan Maulidur Rasul dan majlis meraikan lawatan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Malaysia Sabah UMS di Papar. Tambahnya, sambutan Maulidur Rasul berupaya mencetuskan iltizam baru untuk mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW sekaligus menyemarakkan semangat perpaduan. Para pelajar yang ditemui pada majlis ini turut menyatakan rasa bangga mereka terhadap kekuatan perpaduan yang ditunjukkan penduduk setempat. Yang saya lihat iaitu walaupun pelbagai etnik, tapi mereka tetap bekerjasama untuk menjalankan satu program supaya program itu berjalan dengan lancar dan baik. Ini merupakan satu perpaduan di antara semua kaum. Itu yang saya dapat perbezaan di antara Sabah dan di semua negeri di Semenanjung lah. Merupakan satu alternatif yang mendapat menghubungkan antara UKM dan UMS dan juga kami dapat menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Lebih 60 pelajar menyertai program ini. Hadir sama Mufti Negeri Ustaz Haji Bungsu Jaafar. Seramai 241 peserta program latihan 1 Malaysia dari Gate Maraki Manis, Papar, Beaufort, Limbawang dan wilayah Persekutuan Labuan menerima sijil tamat kursus dalam pelbagai bidang. Sijil disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif di Dewan Sri Wawasan Pimpin Membakut.
Berucap merasmikan majlis ini, Datuk Arifin mahu setiap peserta memanfaatkan kemahiran yang diperolehi bukan sahaja untuk meningkatkan ekonomi keluarga, malah membantu mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing. Jelasnya penggunaan tenaga kerja asing dalam jangka masa panjang hanya merugikan negara, terutama dari aspek ekonomi menerusi pengaliran keluar mata wang ke luar negara. Sementara itu, Pengerusi Giat Mara Malaysia, Datuk Dr. Haji Jaujan Haji Sambakong berkata, Giat Mara sentiasa menyediakan pelbagai insentif kepada lepasan program Giat Mara, antaranya menerusi kursus keusahawanan, bantuan pinjaman perniagaan dan program latihan sambil bekerja di pelbagai agensi kerajaan. Sebelum berakhir, kita lihat dahulu paparan tajuk-tajuk pilihan akhbar tempatan Sabah hari ini, Isnin 20 Januari 2014. Kita mulakan dengan akhbar News Sabah Times dengan tajuk SESB perlu siasat dengan terperinci. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, ia penting supaya pihak kerajaan mengetahui punca sebenar, seterusnya mencari tindakan penyelesaian untuk memastikan ia tidak berulang. Kita beralih kepada akhbar utusan Borneo yang memilih tajuk Eskom diperuntuk RM11 juta. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom diperuntuk RM11 juta bagi membaik pulih dan menaik taraf infrastruktur di 62 pos kawalan keselamatan Angkatan Tentera Malaysia dan Pasukan Gerakan Am di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Projek penambahbaikan itu akan dilaksanakan secara berperingkat tahun ini. Akhir sekali, kita lihat akhbar Harian Express dengan tajuk Peniaga tidak pamer tanda harga, PBT digesa turun padang. Keengganan ramai peniaga pasar ikan di Lahad Datu mempamerkan tanda harga menjadi rungutan masyarakat sekitar yang ingin menilai harga semasa bekalan itu ketika isu kenaikan harga barangan dilaporkan meningkat. Jualan harga ikan di sini dilaporkan tidak terkawal, ekoran peniaga menentukannya atas keputusan sendiri. Baiklah saudara, sekian berita dan paparan akhbar tempatan Sabah hari ini, Isnin 20 Januari 2014. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan. Terima kasih.